Hai, Assalamualaikum and good morning. Welcome to my YouTube channel Rohana Jasman, Self Motivation with Love. Dalam 6 episod yang lalu, saya pernah bercerita tentang sebuah perniagaan yang dinamakan Murib Coconut Shake. Dah tengok FB ke belum? Jangan lupa kalau belum tengok, tengoklah link di bio di bawah ni ya. MCS dibuka tempias daripada pandemik COVID-19 di Malaysia pada 18/93/2020 dan 8 bulan selepas itu iaitu pada November 2020 MCS dengan rasminya dibuka di Indah Perdana, Banting. Kedainya di belakang ni aja ya, 2 minit walking distance. Walaupun dikatakan duit bukan segalanya, tapi hidup ini memerlukan duit. Duit kena tetap dicari sebab dalam masa yang sama kelas berenang di bawah Pirana Swimming Academy tidak boleh beroperasi. Sedangkan sewa kedai perlu diselesaikan, gaji pekerja perlu dibayar, perut perlu diisi, nikmat dunia ni pun perlu dikecapi untuk menghilangkan tekanan emosi. Demi kelangsungan hidup, Safiq selaku founder MCS nekat untuk membuka beberapa cawangan lagi. Jadi dalam tempoh terdekat banyak juga permintaan daripada beberapa orang yang turut terkesan daripada pandemik 19 ni. Termasuklah Puan Amira Ayuni untuk buka cawangan di Ampang dipenuhi. Jadi diadakan kursus asas untuk tim di Ampang bagi mengekalkan produk yang sama iaitu produk Murib Coconut Shake. Mengekalkan kualiti dia, nama dia sebab ia menggunakan resepi yang sama. Daripada maklumat customer yang positif dan memberansangkan, Safiq selaku founder terus memberanikan diri, terus maju ke hadapan atas permintaan beberapa pengusaha yang turut terjejas akibat pandemik COVID-19 dan PKP di Malaysia. Terus berusaha tanpa jemu. Tengok di Pantai Murib tu ada kedai kosong. Nampak beberapa buah kedai kosong. Dah beberapa tahun pula tu bukan sejak PKP je. Wallahualam lah. Tapi bila tanya majlis, penuh. Full house. So, belum ada rezeki dan think positif ajalah. Jadi tanpa menoleh ke belakang, Safiq nekat untuk membuka cawangan di Kancung Darat. Jadi sesi brainstorming iaitu sumbang saranan kalangan pengurusan MCS diadakan untuk menyediakan garis panduan, kod etika, tata cara staf, pengambilan, gaji, beroperasi dan so on ya, macam-macam lagi. Visi MCS ialah untuk menjadikannya sebuah pit stop bagi pelancong ataupun mereka yang lalu lalang di kawasan hadapan MCS itu, sama ada untuk kebanyakannya untuk ke pantai lah, ke Pantai Murib, Bagan Lalang, Sepang, Batu Laut, Kelanang, dan dalam masa yang sama daripada belah barat pantai Malaysia ni untuk ke Banting, ke Kelang, ke Putrajaya yang melalui kawasan itu singgah untuk menikmati keenakan Murib Coconut Shake ni. Selain daripada Coconut Shake, ianya akan disediakan segala pelbagai kemudahan makanan, jualan makanan yang lain termasuk kemudahan asas seperti parking, surau, toilet, bilik air sekaligus untuk pelancong singgah macam R&R lah. Tapi sebab sepanjang daripada Banting ke Murib memang tak ada tempat sebegitu selain daripada stesen minyak di Petronas ataupun di Shell. Jadi dalam masa yang sama, carta organisasi disediakan untuk jadikan panduan kepada staf yang permanent, full-time staff ataupun part-time staff. At least kita dah sediakan kod etika ya. Dalam masa yang sama, dana perlu dikumpul untuk menyediakan segala keperluan. Jerit perih, jatuh bangun, di peringkat awal memulakan perniagaan, F&B ini dijadikan sebagai penyuntik semangat dan cabaran oleh Safiq. Kaedah SWOT dijadikan panduan dalam misi mencapai visi MCS. Dalam masa yang sama, beliau gigih mempelajari selok-belok perniagaan daripada otai-otai yang dah berjaya seperti Saudara Marius, Kamal, Juwita, Bosku Village, Zahid dan ramai lagi lah ikon yang terkenal yang telah berjaya. Sementara itu, operasi di Kampung Endah, di belakang ni aja kedai PLB tu, nampak tu.
Diteruskan dan saudara Marius telah memberi peluang untuk menyewa sebahagian kecil hadapan kedai beliau, yang mana kemudian setelah 2 bulan operasi, MCS menyewa sebahagian daripada kedai di PLB, iaitu di nombor 1 paling hujung, paling dekat lah dengan kediaman Syafiq. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya tempat tu bolehlah disimpan chiller, freezer dan cutlery yang lain, serta memudahkan kru untuk solat sebab ada surau dan toilet di situ. Dapat dimanfaatkan. Seperti yang pernah saya ceritakan sebelum ini, di peringkat awal MCS beroperasi, MCS hanya menggunakan kemah sebesar 6 kali 6 kaki. Kecil dia. Sedikit demi sedikit duit yang dikumpul, Syafiq membeli kemah 10 kali 10 kaki. Kemah-kemah ni dia akan dibuka semasa opening dan ditutup semasa closing. Dan diangkat balik ke villa. Sebab ia tak ada dinding penutup. Dengan itu segala peralatan perlu disimpan untuk memastikan kebersihan dan keselamatan. Serta gangguan daripada binatang sebab kawasan sini terdedah kan. Ada kucing, kadang ada anjing. Ada kala sebenarnya menitis air mata saya melihat Syafiq dan kru melakukan kerja-kerja opening dan closing. Pernah satu malam pukul 2 pagi ribut taufan memang kuat. Dia bangun pergi kedai tu. Jalan kaki, bayangkanlah pukul 2 pagi. Semasa tu memang ribut kuat sangat. Bila balik dia kata musnah kemah sebab dia tak jatuhkan dia punya kain atas tu. So itu satu pengajaran lah untuk beliau. Hanya doa seorang ibu yang mampu mengiringi kejayaan beliau. InsyaAllah. Kami terus memberikan sokongan semangat dan kata-kata positif untuk terus menguatkan semangat beliau berkongsi rezeki bersama anak-anak muda di kampung yang turut mendapat tempias PKP. Malah ada sebahagian daripada keluarga kru part-time tu yang mana hilang pekerjaan. Bayangkanlah, masa dapat gaji tu saja survey nak buat apa gaji tu nanti. Zaman sekarang ni saya percayalah 99% rumah ada TV. Dikatakan saya nak beli TV untuk rumah, untuk family, dapat tengok TV. Ingin saya kongsikan di sini sebenarnya masa mula-mula MCS beroperasi, lalu jalan inilah mereka menolak peti ice wall. Kebetulan MCS selalu membeli aiskrim dalam kuantiti yang banyak. Jadi dapatlah beberapa buah freezer daripada company yang membekalkan, iaitu daripada Walls. Freezer tu tak boleh ditinggal di kedai, di bawah kemah. Freezer tu perlu diangkat balik. So tolak pakai gerabak yang custom made. Selain daripada freezer, meja, kemah, Syafiq sebenarnya tercabar. Okey, dia nak menunjukkan bahawa beliau boleh. Itu satu semangat yang saya kagumlah dengan anak yang ni. Anak yang lain pun sama tapi kaedah yang lain lah. Dalam situasi lain pula lah. Tatkala kita sebenarnya pada waktu tu dibuai mimpi indah, nyenyak tidur, menarik selimut, especially masa hujan. Kadang-kadang saya intai Syafiq, rupanya masih belum tidur lagi masa tu. Tangan di handphone, banyak benda lah dibuat. Mungkin antaranya dia Google kejayaan sesebuah perniagaan, tengok resepi untuk mempelbagaikan lagi produk coconut shake dia. Dah lah tidur lewat malam, pagi-pagi besok saya tengok dah di dapur. Cuba R&D untuk resepi baru, yang caramelnya lah, yang cendolnya lah, yang coklat, yang biskofnya lah. Semuanya dilakukan untuk menggapai kejayaan. Ada kalanya memang sebab melihat telatah anak-anak. Bila selepas closing bersama adiknya Liana yang kebetulan masa ni tengah cuti semester ataupun belajar online di UIA, mengira duit. Teringat saya, benda ni saya pernah lakukan way back 50 tahun dulu. Masa tu kira duit siling. Kali ni duit yang paling kecil ya, duit RM1. Duit itulah yang dikumpul untuk bayar gaji, untuk membeli aset dan tak lupa juga di put aside untuk tabungan. Darah peniaga tu memang mengalir daripada arwah ayah, ayah mertua, ibu mertua saya dan kebanyakan sepupu Syafiq pun meniaga. Slowly saya akan ceritakan apa jenis bentuk perniagaan selepas ini. Selain daripada itu, saya melihat MCS ini berkongsi rezeki bersama anak-anak muda sekitar kampung ini. Semasa PKP, sekolah tak jalan. Ada kalangan mereka tu umur masih di bawah umur lah. Tapi kalau tak join pun di rumah akan buat kerja ataupun mungkin tidur aja ataupun just main handphone. Jadi mereka diambil sebagai part-timer.
Dan kebanyakannya lah ada anak tempatan. Sebab kalau kita nak ambil orang luar, duit minyak lagi jauh. Pendapatan upah pun tak banyak mana. Tapi kalau dekat, at least safe dari segi kos minyak dan masa. Pernah saya nampak ada seorang kru tu perempuan ya, mengandung. Ada anak kecil lagi bawa ke kedai. Tak sampai hati saya tengok. Adalah kerja untuk dalam beberapa hari lah, 4 ke 5 hari. So lepas tu dia berhenti, saya difahamkan suami tak bagi. Tapi segala penat lelah. Sebahagian daripada kru saya tengok bila gaji half day tu. Digaji dibagi by daily ya. Tang bila dapat duit, RM50 ke RM20, happy sangat. Alhamdulillah dapat berkongsi rezeki. Dalam episod 78 pula, MCS menempatkan 3 orang pelajar daripada Diploma Sains Sukan Kolej Politek Bangi di MCS. Sebenarnya mereka tu adalah internship student di Pirana Swimming Academy, tapi dengan praktikal di MCS, beliau dapat tambahan allowance lagi. Jadi apa yang ingin saya tekankan di sini ialah bila kongsi rezeki bersama, dapat secara tak langsung mengurangkan tekanan mental remaja di kawasan sekitar. Iaitu konsep MCS ialah rezeki dikongsi bersama. Berbalik tentang pembukaan cawangan di Ampang, perniagaan MCS ini bukanlah perniagaan seperti KFC, McDonald ataupun beberapa fast food yang lain, iaitu secara franchise. Perniagaan F&B ini amat menuntut kekuatan mental dan fizikal. Di samping perlu ada aset utama iaitu kelapa, ilmu dan staf yang betul-betul berkaliber. Sebenarnya tim Ampang ni memang bersungguh-sungguh masa tu minta, dan MCS memberikan kursus asas selama seminggu, dan alhamdulillah ianya dapat dimanfaatkan. Perkongsian pengalaman dan cita-cita yang menggunung anak-anak muda ni dalam keadaan sekarang susah dapat kerja kerajaan. Mereka tidak mahu bergantung sepenuhnya pada ibu bapa dan ingin berdikari. Ianya dijadikan sebagai penyuntik semangat untuk meneruskan perniagaan coconut shake ini. Jadi 3 bulan di bawah naungan MCS, beberapa strategi telah dibuat bagi menaikkan lagi nama MCS dan menggapai kejayaan yang lebih cemerlang. Antaranya marketing kempen, kajian audit nilai dan maklum balas pelanggan. Kita dapati dari segi logistik, customer dan kaedah pemasaran ada berbeza antara Ampang, Maluri dan Indah Perdana serta Kancung Darat. Antara penambahbaikan yang dibuat ialah di mana cawangan Maluri ni dulu yang asalnya menyewa sebuah gerai Majlis Perbandaran Ampang, kecil aja pun juga kawasannya, dalam lebih kurang 10 kali 10 kaki, berpindah ke sebuah kedai, menyewa kedai lah buat masa ni di belakang Jasko Ampang yang ada siap aircon, bilik mesyuarat, memang lengkap lah. Walaupun sewa agak tinggi, pendekatan yang digunakan ialah marketing strategi dan ianya dinamakan M Coconut Shake. Saya akan berkongsi tentang M Coconut Shake dalam episod-episod akan datang, insya-Allah nanti. Itulah yang saya sebutkan tadi tu, di kawasan belakang sana tu, tempat yang mana MCS di peringkat awal berniaga. Pagi-pagi pada hujung minggu dah ramai yang datang. Saya pernah ceritakan sebelum ni ada 4 buah kedai. Yang pertama Koperasi, Indah Sukma, Cik Marius, Chop and Grill, dan sebelahnya Ayang's Cafe. Pagi-pagi memang ramailah, terutama the bikers. Ujung tu adalah tempat MCS berniaga peringkat awal. With you I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you I wanna stay with you. With you I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay.
gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Pagi tadi saya bersiaran di Kampung Indah. Kali ini saya di tapak sebenar murid Coconut Shake Kacung Darat. Perkara yang paling penting dalam sebuah perniagaan ialah tapak perniagaan, ilmu dan modal serta semangat. Pada 7 Februari dengan rasminya murid Coconut Shake Cawangan Kacung Darat dibuka. Pada peringkat awal ianya dibuka pada hujung minggu aja, weekend, Sabtu Ahad. Tapi memandangkan respon dan makluman daripada pelanggan agak ramai pada hari biasa, kita teruskan buka pada Selasa hingga Ahad dan tutup hari Isnin. Memandangkan ianya masih belum selesa sepenuhnya dan masa yang sama kita sedang dalam proses permohonan lesen di Majlis Perbandaran Kuala Langat. Kita dibenarkan untuk mendapatkan lesen sementara lah dan di situlah kita teruskan. Jadi daripada pengalaman berniaga di kemah dan ambil barang dalam pun masih agak susah. Jadi Syafiq terus berusaha untuk menyewa sebuah bangunan atau membina sebuah bangunan. Saya sebagai ibu sentiasa mendoakan agar Allah permudahkan segala impiannya, semoga menjadi kenyataan. Setelah memperolehi persetujuan daripada tuan tanah yang sebelah ni, Syafiq menyewa tapak sebelah sini bersewa dengan bangunan. Sepatutnya bangunan tu dibina pada bulan Mei, tapi mandangkan PKP ianya dah tertangguh 4 bulan lah, dan pada bulan September dah memulakan pembinaan tersebut dan dijangkakan seawal Oktober akan mula beroperasi. Memandangkan lokasi Kacung Darat ni adalah dalam perjalanan ke Murib, dan kalau tengok tu sentiasa banyak kereta lalu lalang, especially hujung minggu. Kalau Sabtu Ahad, even depan ni boleh jadi jam lagi. Jadi MCS bercadang untuk selain daripada menjual coconut shake dan pelbagai jenis minuman, beberapa vendor akan dijemput untuk menjual makanan. Beberapa vendor dah bertanya untuk meletakkan kudapan. Alhamdulillah dengan kerjasama lah daripada tuan tanah, beliau telah menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada Syafiq as a founder MCS untuk menguruskannya. Cara pertama untuk memastikan keselesaan customer ialah menyediakan tempat parking. Selain daripada logistik, MCS juga menyediakan sebuah surau dan juga bilik air dan toilet. Surau tu untuk lelaki perempuan, sebenarnya surau tu adalah hasil daripada tabung waris Syafiq Suqiyah. Dikumpulkan bersama dana tu dan semoga pahalanya dapat disedekahkan, dikirimkan kepada arwah ayah saya Syafiq bin Kusnan yang meninggal pada 18 Mei 1983, ibu saya pula pada 17 November 2013, arwah adik saya Muhammad Rashid Syafi'i pada 2014 dan juga arwah abang ipar saya Zahri Ismail. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada peringkat awal, kerjasama yang dibuat oleh tuan tanah ialah meratakan tanah depan. Dulunya jalan lebih tinggi daripada kawasan tanah ni, jadi dah letak longkang, letak slab same level dengan jalan, jadi kereta pun mudahlah untuk parking ya. Parking daripada Banting daripada sana boleh memuatkan dalam 10 biji kereta, whereby daripada Murib sana dia akan U-turn ataupun melintas saja parking di sebelah situ.
Dan di tapak baru ni pula kita akan sediakan macam tempat 4 untuk parking dekat luar, 4 dalam, 4 sebelah situ. Staff punya kenderaan akan parking di sebelah belakang bagi memberi keselesaan kepada customer. Keselamatan amat diutamakan dalam menjaga keselesaan customer. Teringat masa saya kerja kat SPRM dulu, bagi menutup segala ruang dan peluang berlakunya rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Jadi kita tak nak membuka ruang dan peluang itu, kita perlu ada lesen, kita apply lesen tu sehingga dapat. Untuk memohon lesen Majlis Pembayaran pula perlu ada 4 perkara ya. Yang pertama lesen SSM. Kedua, sijil injection typhoid. Ketiganya, khusus makanan. Keempat, jika ianya perniagaan F&B, perlu ada water trap, iaitu segala kebersihan makanan untuk menapis air-air buangan. MCS juga menyediakan piagam pelanggan sebagai salah satu kaedah untuk mempercepatkan proses penyediaan CS kepada customer. Dan kaedah yang juga digunakan ialah melalui sistem kad untuk penyertaan resit, nombor. Jadi first come first serve, taklah yang datang kemudian dia dapat air dulu. Dia boleh nampak resit yang tergantung tu. Dan in future dekat bangunan baru insya-Allah by the number kita akan ting tong kalau dah siap. Buat masa ni adalah kadang-kala bila customer tak ramai dia ambil sistem database. Untuk tujuan database kita ambil sistem nama, nombor telefon untuk dihubungi. MCS sentiasa bertanggungjawab. Misal kata apa-apa berlaku pada minuman tu, berlaku manalah tahu. F&B ada semut ke, dia kata dia ada beli pada tarikh tersebut. Kita cek-cek, memang dia akui dia ada beli. So, tak apa kita ganti. Tapi so far tak adalah ya kes macam tu. Carta organisasi serta panduan itu adalah untuk kegunaan semua staf dan kru, sama ada staf tetap ataupun yang part time. Mereka semua perlu tahu. Untuk memudahkan pekerja mengikut peraturan-peraturan yang tetapkan. Jadi Contohnya kalau sepatnya datang lambat, macam mana apa tindakan yang perlu diambil. kod etika tu, tata tertib. Yalah, perlulah diambil perhatian. Janganlah lambat kerja. Jadi kenalah dibagi warning ke. Tolak gaji lah kalau dah lewat. Mungkin dia ada hal yang tak ada baiklah, tolaklah gaji hari yang waktu tak kerja. Okey, itu sebenarnya perlu dalam apa-apa sektor sekalipun. Kaedah bayaran pula semenjak daripada Indah Perdana, kita menyediakan e-wallet ataupun penggunaan touch and go. Dan dari segi kemudahan di semasa di Indah Perdana kita guna COD, staff yang menghantar sendiri dan kita bagi duit minyak. Di Kancung Darat ni ada kemudahan Foodpanda dan Halo Delivery. Jadi tak ada masalah. Rezeki dikongsi bersama. Teringat saya kadang-kala ada mereka yang order sekali satu bulk banyak. Pernah satu masa kita hantar masa tu bulan puasa untuk tim Oasis untuk mengambil penggambaran di Batu Laut sana, sekali order 200. Alhamdulillah. Jadi dengan kemudahan Foodpanda tu seperti yang ditampal di situ, Foodpanda, Hello Delivery tu memudahkan MCS untuk mempercepatkan proses penghantaran pada customer dan customer pun mudah mendapatkannya. Lebih mudah, jimat dan menguntungkan. Tambah-tambah lagi musim PKP mana orang nak keluar sangat kan masa tu, stay at home. Kemudahan aset lain pula seperti pembelian aiskrim semua, memang senang. Aiskrim dan ais dia akan hantar sendiri dan lately kita dah gunakan La Pasar pula. Gula, susu dan bahan-bahan mentah dihantar terus depan kedai. Masa mula-mula pembukaan di sana ada disediakan kemudahan untuk dine in. Kita sediakan meja bulat dengan payung, tapi kemudian banyak digunakan untuk tempat parking. Tapi terlalu tepi jalan sangat. Kita pindahkan di sebelah sini aja. Nanti saya tunjukkan. Ada gambar sebelah ni. Jadi kemudahan meja dan payung tu yang pernah saya buat, saya sendiri yang menuliskan yang Murid Coconut Shake tu ada untuk kegunaan customer ataupun kadang-kala Foodpanda dan Hello Delivery untuk menunggu di situ, mengelakkan daripada panas. Jadi taklah menyusahkan customer ya.
malam kita dah buat labeling. DIY semua ni. DIY teringat masa ni salah satu skill dan pengalaman. Jadi daripada pengalaman yang lepas-lepas masa customer datang dine in, mereka setengahnya bawa makanan sendiri. Jadi atas dasar tu kita sediakan nanti makanan yang akan dijual. Semoga ia memudahkan dan memenuhi kehendak customer. Even Syafiq as a founder pun bercita-cita berangan nak jual peralatan untuk barbecue di pantai. Sebab teringat pengalaman saya masa pergi pantai nak barbecue, lupa pula beli arang, lupa beli dia punya keperluan untuk membakar lah. Kambing perap ke, kebetulan Syafiq ni penjual untuk Mr. Pepper. Jadi boleh jual di situ dan boleh beli. Siap datang sampai Pantai Murib tinggal bakar aje. Lebih senang, mudah, cepat dan menjimatkan. Dari segi marketing pula, saya tengok banyak kali jugalah di dalam Facebook Syafiq buat secara live. Even masa live tu ada juga customer yang hendak menderma. Contohnya kadang-kadang pada hari Jumaat, kan elok bersedekah pada hari Jumaat kan. Dia call Dan dia nak dermakan berapa cup, 50 cup ke 100 cup untuk disedekahkan kepada mana-mana pembeli dan dia yang bayar. Alhamdulillah rezeki dikongsi bersama. Jadi terima kasih kepada semua customer yang terus memberikan sokongan moral dan kewangan untuk MCS terus berjaya di masa hadapan. Untuk memastikan kedai sentiasa beroperasi, jadual memang sentiasa disediakan pada setiap malam. Kebetulan ada staf yang tak boleh datang atas sebab-sebab tertentu, akan cari pengganti. Jadi nak memastikan ianya sentiasa dibuka. Bukan hari dibuka, besok tutup, hari dibuka, besok lusa tutup. Jadi Alhamdulillah lah dengan beberapa kaedah yang dengan tunjuk ajar dan bimbingan kami, bertukar-tukar pengalaman, tak lama lagi sebuah bangunan atas nama Murib Coconut Shake akan dapat digunakan bersama. Dengan memodalkan keringat dan usaha gigih Syafiq dan adik-beradik serta keluarga MJ Giana serta berkolaborasi dengan pemilik tanah ni Hirman Syafi'i, adik saya sendiri. Semoga MCS terus langkah ke hadapan dengan jayanya. Sebenarnya semasa video ni disediakan, status bangunan ni baru boleh katakan 70%. Suka duka dan happy time kru dan staff serta kami saya kongsikan selepas ni ya. Antaranya meraihkan kejayaan beberapa orang staff yang lepasan SPM, majlis hari jadi, berbecue ataupun berjalan-jalan di luar kawasan sesekali melihat pemandangan luar pula. Tidaklah asyik tengok kelapa dengan cup coconut shake aja kan. Dalam episod kali ini, saya akan kongsikan beberapa detik indah bersama kru MCS. Sebenarnya, semenjak beroperasi pada 7 November 2020 hingga kini, terlalu banyak kenangan pahit manis. Nanti saya akan kongsikan jatuh bangunnya, founder serta keluarga kami dalam menuju kejayaan. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Sehingga kini MCS mempunyai seramai 10 orang staf tetap dan beberapa orang part-timer. Memandangkan MCS Kancung Darat ni di kawasan kampung, jadi ramai jugalah anak-anak muda yang bersemangat untuk membantu keluarga mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Melalui pemerhatian dan ada kala penglibatan saya lihat bukan senang untuk menggapai sebuah impian dengan mengekalkan momentum staf yang silih berganti untuk meneruskan visi misi MCS dan memenuhi pelbagai cita rasa customer. Oleh itu, di sini saya kongsikan beberapa majlis santai yang dianjurkan oleh pengurusan MCS dengan staf. Antaranya ialah meraihkan kejayaan beberapa staf di dalam pembelajaran memperbaiki kerjaya di masa hadapan, sambutan hari jadi, jamuan makan, barbecue atau bawa mereka berjalan-jalan ke keluar kawasan. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Sempena hari jadi yang ke-30 founder MCS Syafiq Hakimi, kita sambut ramai-ramai. Semoga panjang umur dan murah rezeki dan MCS Selamat maju jaya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kita semua, Allah selamatkan kamu. Nah, kita cuba makan ya.
Majlis begini diharapkan akan dapat terus diadakan demi menjaga ukhuwah dan silaturahim sesama staf. InsyaAllah banyak lagi acara yang telah dirancang. Contohnya seperti hari keluarga, lawatan ke tempat-tempat F&B yang menjual produk yang sama ataupun camping bersama keluarga. Nantikan siaran kami seterusnya. Okey, Rio, bagi 5 benda yang awak belajar sepanjang 10 hari ni. Dah berakhirlah 10 hari kat sini kan. Yalah, benda yang baik. Benda elok, benda bagus. Ambil je, benda tu free. Tak bayar pun. Sebagai tulang belakang MCS sentiasa mendoakan yang terbaik dan semoga mereka terus berjaya di bidang yang diceburi dunia dan akhirat. InsyaAllah. Amin. Saya korang semua dah besar. Kita pun dah nak bulan Ramadan ni, mungkin ada sedikit sebanyak ilmu lah. Ilmu dalam kehidupan, saya percaya lebih mahal pun dari ilmu yang korang belajar kat sekolah. Kami daripada MCS mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Acara begini sebenarnya bagus diadakan macam family day lah dengan kata lain ya. Sebab ianya dapat menjaga ukhuwah dan silaturahim antara pengurusan dengan staf. InsyaAllah banyak lagi acara yang telah dirancang. So nantikan siaran kami seterusnya dalam episod-episod yang akan datang. Kami sebagai tulang belakang di MCS ni sentiasa mendoakan yang terbaik. Dan semoga mereka terus berjaya di dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Dah ada menu baru pula ni ya. InsyaAllah ya. Sekarang ni menu baru kita gunakan cup dia. Dulu tampal stiker. Malam-malam dia tampal stiker. Setiap gelas tu, setiap gelas yang macam ni akan tampal stiker. Sekarang ni dah cetak terus cup tu ya. Organisasi serta panduan itu adalah untuk kegunaan semua staf dan kru, sama ada staf tetap ataupun yang part time. Mereka semua perlu tahu. Untuk memudahkan pekerja mengikut peraturan-peraturan yang tetapkan. Jadi Contohnya? Yalah, contoh nak belah kelapa. Macam mana kaedahnya, tapaknya. Kalau datang lambat, macam mana apa tindakan yang perlu diambil. Kod etika tu, tata tertib. Yalah, perlulah diambil perhatian. Janganlah lambat kerja. Jadi kenalah dibagi warning ke. Tolak gaji lah kalau dah lewat. Mungkin dia ada hal yang tak ada baik lah. Tolaklah gaji hari yang waktu tak kerja. Okey, itu sebenarnya perlu dalam apa-apa sektor sekalipun ya. Dia kena menjaga standard kualiti pemakanannya supaya janganlah hari ni rasa sedap, besok tak sedap. Dia punya rasa kualiti tu maintain, sedap. Dan kalau boleh lebih sedap. Kalau yang lemah tu apa kelemahannya? Perlu diperbaiki. InsyaAllah di masa-masa akan datang dan di episod-episod akan datang saya akan kongsikan dan paparkan lagi kisah dan perkembangan MCS di bangunan baru. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye.